إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن عزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المكرم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد اسم الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المبتي المبدي المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدر مؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المطعم التواب المتقيم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقيت الجامع الغني المغني المانع الله النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل على الصلاة لا أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Okey, tadi ada yang terdapat tempat duduk waktu kelas pertama. Saya dapat tahu ada yang 5 orang datang yang tak daftar sebelum ni. Ni susah sikit lah. Sebab hotel ni dia sewa kursi untuk jumlah peserta yang datang. Ni kan kursi dia ni kursi sewa. Jadi siapa datang tak daftar, tak ada kursi, kita tak boleh buat apa. Cuma ni ihsan hotel cari kursi bagi. Datang mesti ikut prosedur, mesti daftar nama, mesti buat apa yang patut. Lepas ni tak boleh buat gitu lagi, bahayalah. Nanti kita dapat tempat duduk, nanti kita pun tak seronok juga. Kena baca WhatsApp, kena ikut prosedur, daftar nama, kena cakap datang tak datang, kena begitu Jangan tiba-tiba muncul. Nanti tiba-tiba muncul, nanti orang nak buat preparation ni susah sikit lah. Okey, sambung nombor 18. Nombor 18. Kaunuhu sami'an. Berkadaan Allah itu sami'. Berkadaan Allah itu mendengar, pendengar. Itu nama dia sami'an. Kaunuhu sami'an. Artinya keadaan Allah yang pendengar. Lawan dia kaunuhu as-summa. As-summa. Salin dulu.
Tapi kalau dalam kitab-kitab dia tak tulis pendengar, dia tulis mendengar. Nak tulis mendengar pun boleh, nak tulis pendengar pun boleh. Ni kalau Kaunul Qadiran ni, dia tulis apa? Kalau dalam kita nak ikut kitab ni, kitab Misbah Munir, dia kata Kaunuhu Qadiran, keadaan Allah yang kuasa. Tak apa, kita ikut kitab lah. Ada kitab tulis macam ni, ada kitab tulis ni, tak apa. Tukar yang kuasa. Kaunuhu muridan, keadaan Allah tengok dekat kitab ni. Keadaan Allah Ta'ala yang menghendaki. Tulis itu. Allah yang mengkehendaki. Ini segi bahasa je lah. Tapi tak apalah. Kita ikut. Nombor 16. Kauruhu aliman. Kalau dalam kitab dia kata, keadaan Allah yang mengetahui. Berkeadaan Allah yang mengetahui. Yang mengetahui. Okey, kalau nombor 17, Hayyan, yang hidup. 18, Sami'an, tulis yang mendengar. Tak apa, kita ikut je apa bahasa kitab. Yang melihat. Tu 20 tu mutakalliman, berkata-kata. Kat depan dia pakai perkata, kat sini dia pakai berkata-kata. Tak ada masalah. Okey. Bila habis ni pada 20 ni, maka kita tahulah 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil. Jadi jumlah dia adalah 40 sifat. Inilah yang ulama susun. Mereka yang buat modul ni supaya kita kenal Allah. Dan mereka ni ada ilham-ilham daripada Allah. Mereka ni sepakat-sepakat sama mereka. Rasulullah kata, tidak sepakat umatku pada perkara-perkara yang salah. Jadi atas dasar ni lah, kita kena pegang ijma' pada tauhid ni. Dia memegang bahawa inilah modul yang disediakan pada kita untuk kita faham dan mengenal Allah melalui sifat-sifat dia. Kenapa? Kita tak boleh urai zat dia. Haram kita urai zat dia. Sebab tak siapa tahu zat dia. Tapi diperkenalkan dalam Quran sifat-sifat dia. Allah Maha mendengar, Maha disebut macam-macam. Jadi kita tengok apa ulama tauhid buat. Ikut hidup ni kena ikut apa ulama buat, kena ikut ulama. Tu yang paling selamat lah. Tak payah cipta-cipta benda-benda sendiri, tak payahlah. Dan mestilah ulama itu di bawah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mestilah ulama itu mengikuti Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi ini modul dia lah. Ini modul yang dipilih. Mereka lihat orang awam pada 300 Hijrah dulu. Bila timbul fahaman Mu'tazilah macam pelik-pelik dah timbul. Mereka nak selamatkan umat ni. Nak selamatkan akidah umat ni. Mereka buat apa? Mereka siapkan satu modul. Kau belajar. Ni yang kita belajar ni. Ni yang kita belajar. Jadi Ahli Sunnah wal Jamaah ni dia ada kaedah dia menyelamatkan akidah. Dia ada kaedah dia nak kenal Allah dengan apa? Dengan belajar sifat 20.
Kalau ada orang kata tak wajib, tu dia pasal. Tu dia punya hal lah. Dia kata belajar ni, tu dia. Kita bukan. Kita ada ulama yang kita kena ikut. Ada ulama kita ikut. Saya pun ada kawan dalam grup lah. Kawan ni duduk Kedah. Dia kat surau. Dia snap kitab Tauhid, sifat 20. Dia snap. Lepas tu dia kata, aku kat surau ni tengah sifat 20. Adalah yang dalam grup ni yang tak setuju lah. Dia kata, kenapa kau belajar sifat 20? Mana ada Nabi ajar sifat 20? Saya diam lah, saya nak campur lah. Saya baca dah lewat. Saya baca dah pukul 11 pun saya baca lah. Jadi mereka balah lah. Ada yang nyokong. Samalah doa awal tahun, akhir tahun. Betul. Ada yang kata gini, ada yang kata gini. Benda tu tak wajib pun. Nak baca-baca, tak baca sudah lah. Tapi atas al-ulama warasatul anbiya. Kita tak ada Nabi ya. Nabi kita dah wafat. Kita ada Nabi tapi dah wafat. Jadi ditinggalkan kita sunnah Quran itu dan dikaji-kaji oleh ulama ni. Jadi kita ikut ni atas niat mengikut akan para ulama. Kenapa? Dia adalah waris. Rasulullah ni, dia tak wariskan harta pada ulama. Tapi dia mewariskan ilmu. Harta dia adalah ilmu. Itu warasatul anbiya. Dia telah pewaris para Nabi. Jadi ulama-ulama yang diperakui dalam sunnah wal jamaah ni, Allah dah tetapkan dia mewaris ilmu para Nabi. Ikut je. Ikut. Jangan kata ni, kadang macam-macam yang pelik-pelik. Tak ada hadis belajar daripada 20. Memang tak ada hadis. Kalau nak kata hadis, mana ada hadis kata rukun, ada tak hadis? Rukun iman 6 perkara, mana ada? Tapi Rasulullah kata iman itu ialah 6 perkara tu. Rukun Islam, mana ada hadis itu? Rukun Islam 5 perkara. Tak ada. Marilah kita mengerjakannya. Mana ada? Tak ada. Tapi bila lelaki itu aja, yang lelaki itu adalah Jibril, wahai Rasulullah, apakah Islam? Islam itu dibina dengan mengucap kalimah syahadat. Itu 5 tu. Jangan kita pelikkan diri, jangan kita terperangkap dengan benda-benda ginilah. Benda-benda ginilah. Jadi benda-benda ni yang masih kukuh adalah di institusi pondok dan Malaysia ni terjaga jugalah. Terjaga jugalah. Maknanya kat sekolah masih lagi belajar, sekolah agama masih belajar ni. Jadi mari kita belajar sifat 20 ni dengan niat yang satu agar kenal kita pada Tuhan kita. Tu je niat yang betul ni kat situlah. Okey. Dah salin habis kan? Belum, I don't care. Sambungan daripada Melaka. Muka surat 43. Tengok ni. Ni yang last kita tinggalkan Melaka tu. Ada tak notan lagi? Tak kampung. Ya, kampung. Yang tadi tu saling kemudian. Nanti sampai ni masukkan dalam grup, saling kemudian. Okey. Tengok baris daripada atas 2, 4, 6, 8 atau berkendak. Jumpa ke tidak? Muka surah 43 Al-Misbahu Munir 2, 4, 6, 8 baris ke 8. Ada ke tidak? Okey. Jumpa tak? Abang Razak, dia kalau askar di yes sir. Kalau askar ni dia tak ada main cakap Yumbek dia. Atau dia cakap pasal apa ni? Qiyamuhu bin nafsi. Jikalau Allah itu tak ada cara-cara diri, bahkan berkendak Allah Ta'ala kepada menjadikan dia, nyata tu, nescaya ia baru. Kenapa? Dia nak sesuatu ciptakan dia.
Bila benda yang diciptakan, dia wujud, dia ada, tapi sebelum tu dia tak ada. Sebab tu dia dah kena cipta. Jadi dikatakan mustahil kerana Allah itu tetap sedianya dengan dalil-dalil yang nyata di atas. Okey, sekarang ni kita tengok yang tu pula. Tadi tengok yang atas tu. Apa dia kata tu? Atau berkehendak atau berkehendak kepada suatu zat yang hendak ada ia di zat itu. Yang hendak ada ia di zat itu, maka dinamakan dia sifat. Tulis dulu, tak faham tak apa. Maka dinamakan dia sifat. Yakni, tulis dulu, nanti kan saya terang, jangan risau. Allah itu kena pada sifat. Dan jikalau Allah Ta'ala itu sifat, okey, maka tentulah tidak bersifat dengan sifat makni. Seperti kudrat, iradat. Mana full stop ni? Tak jumpa full stop ni. Seperti kudrat, iradat. Yang lagi akan datang disebut disebut dan tidak pula bersifat dengan sifat ma'anawiyah, kerana kaedah yang tetap bahawasanya sifat tidak boleh menumpang pada sifat. Okey. Ni kalau kat rumah petang-petang sambil makan, balik nanti makan strawberry, lepas tu baca kitab ni, baca macam ni. Atau berkendak ia, rasa-rasa boleh faham tak? Tak boleh tak. Sambil makan strawberry tak boleh ke? Ni dia nak kata apa ni? Qiyamuhu binafsi. Allah tidak bergantung. Dia kata, katakanlah Tuhan itu berkendak pada satu zat yang ada ia di zat tu. Katakanlah Allah ni, contoh dia kata, dia kena ada satu zat yang dia menumpang pada zat tu. Yang ni Allah itu kena pada sifat. Maknanya bila satu benda menumpang pada satu benda, bila satu benda lahir dari satu benda, nama dia adalah sifat. Tengok sini tau. Dia maksud dia ini. Ini zat. Ini zat. Zat ni, bila ada zat, mesti ada sifat. Jadi zat ni, dia bergantung pada sifat. Tak ada zat, tak ada sifat. Ni.
Ni dia punya formula. Ni formula. Ni. Kalau sifat itu adalah ni zat Allah. Bila ada zat, baru sifat. Kalau zat ini nama dia makhluk, maka dinamakan zat ini sebagai nama jirim. Betul, nama dia jirim. Bila zat tu makhluk, maka nama dia bukan zat. Lebih dirujuk pada satu nama dia jirim. Bila nama jirim, maka dia ada memiliki sifat, dan sifat ini dah dinamakan dengan nama, ini nama dia arad. Arad ni adalah sifat bagi jirim. Ini banyak kali cakap ni. Arad ni sifat bagi jirim. Sifat ni apa? Apa perkataan bagi sifat? Kalau payah nak faham sifat. Tak, satu yang menumpang ni payah nak faham. Apa lagi perkataan yang mudah faham? Ciri-ciri. Ciri. Bukan ciri. Ciri ni bahasa orang putih apa? What? Karakter. Ambil satu boleh cakap. Ambil apa? Strawberry satu boleh cakap. Bawa sana dah. Padahal aku tak boleh cakap lah. Karakteristik. Sifat ni karakter lah. Karakter. Dia ada karakter dia. Karakter dia yang menyebabkan dia dikenali dengan benda tu. Faham? Dia dikenali dengan benda tu. Handphone. Bila dengan handphone ada karakter dia. Yang kita nampak ni handphone. Paling kurang dia 4 segi lah. Bukan 4 segi. Dia 4 segi bujur ke, 4 segi tepat ke, tak kisah. Mana ada handphone 18 segi? Tak tahulah akan datang. Handphone bentuk macam strawberry. Nak cakap macam ni, nak dengar macam ni. Tak ada. Mana ciri tu yang mengenalkan dia. Ciri tu daripada jirim tu nama dia arad. Arad ni dalam perkataan, benda baru yang mendatang. Aradi. Benda baru yang mendatang. Kalau dalam perkataan benda baru yang mendatang. Dan arad ni dia bergantung kepada jirim. Pada jirim. Kalau pada Allah dia panggil sifat. Sifat ni dia bergantung pada zat. Jadi dia keluar daripada zat. Arad keluar daripada jirim. Maknanya kalau tanpa jirim, maka tiadalah zat. Tiadalah arad. Tiada jirim, maka tiadalah arad. Tiada jirim, maka tiadalah arad. Jadi arad ni dia tidak berdiri dengan sendiri. Arad ni adalah ma qaumah. Malah dah belajar ni. Ma qaumah bighairi. Ma qaumah bighairi. Zat ma qaumah binafsi. Ma qaumah binafsi. Berdiri dia dengan sendiri, nafsi. Ma qaumah bighairi. Berdiri dia bukan dengan sendiri, bighairi. Dan dia menumpang kepada arad. Okey. Kalau Allah ni dia memerlukan satu benda lain untuk dia wujud, dia memerlukan satu benda lain. Jadi dikatakan Allah itu bukanlah zat, tetapi Allah itu sifat. Ini maksud dia. Faham? Kalau Allah ni dia memerlukan benda lain, dia bukan zat. Zat ni ma qaumah binafsi. Kalau depend pada suatu benda lain, ma qaumah bighairi. Jadi Allah ni bukanlah zat. Mana dikatakan Allah itu sifat. Itu masuk perkataan tu. Atau berkendak kepada satu zat yang hendak ia di zat tu. Dia ni Allah. Maka dinamakan dia sifat. Kenapa? Dia perlukan sesuatu untuk dia jadi. Bila sesuatu itu nak perlu untuk jadi, maknanya dia sifat. Kenapa? Sifat perlukan zat untuk dia ada. Arad memerlukan jirim untuk dia ada. No jirim, no arad. No jirim,
no Arad. No zat, no sifat. No Cameron, no strawberry. Kalau kau nak faham sangat lah. No Cameron Highland, no keledek warna oren. Sedap lah keledek tu malam. No, kata sambal strawberry, aku tak rasa strawberry pun. Tambal dia, mana strawberry tak rasa pun. Sambal tu piuk strawberry 2 biji. Mana nak rasa? Tak ada rasa pun. Nama kan? Nama sambal strawberry. Dia makan sama petai, rasa petai. Tu nak kena faham Tak ada jirim, tak ada Arad. Kenapa? Arad menumpang pada jirim. Arad menumpang pada jirim. Dia menumpang pada jirim. Kalau jirim tak ada, dia tak ada. Kalau tak ada kapet merah, kalau tak ada kapet, merah tak ada. Kapet itu 4 segi. 4 segi tak ada kalau tak ada kapet. Kapet itu atas lantai. Tak ada atas lantai kalau tak ada kapet. Kapet itu tebal. Tak ada tebal kalau tak ada kapet. Tebal itu Arad, kapet itu jirim. Rasa jirim dengan Arad ni dah faham. Jadi perkataan zat tu adalah sesuai untuk Allah je. Ya. Bukan. Ya. Pada terminologi apa? Terminologi. Pada terminologi tauhid ni, kalau kata zat, Allah. Zat ni apa? Zat ni diri. Diri Allah tu. Tapi zat, kalau jirim ni, badan jirim tu, nak kenal dia melalui apa? Melalui Arad. Pendek, tinggi, panjang, kurus, bulat, gemuk, six pack, boroi. Itulah kenal dia. Putih, hitam. Itu nak kenal jirim. Tapi nak kenal zat Allah, bukan dengan pendek, panjang, bukan. Tapi dikenal dengan sifat dia. Sifat dia. Itu yang formula Tuan Guru Haji Ridauddin tu dia sebut. Zat Allah adalah zat. Zat makhluk adalah jirim. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah Arad. Itu formula tu dia kata kenapa Zat Allah adalah zat. Zat makhluk adalah jirim. Sifat Allah adalah sifat. Sifat makhluk adalah Arad. Dia kata kalaulah Allah ni dikatakan berdiri dengan sendiri. Betul. Kalau yang Allah ni dikatakan dia berkendak kepada satu zat untuk melihatkan kewujudan dia, maknanya dia bukan zat. Tapi dia adalah sifat. Kalau dia sifat, dia takkan ada sifat makni. Kenapa? Sifat makni adalah sifat yang ada pada zat atau dipanggil sifat zati. Are you clear? Sifat makni adalah sifat yang ada pada zat. Jadi kalau dia bukan zat, dia adalah sifat. Macam mana sifat dia ada sifat? Tak boleh. Sifat makni adalah sifat yang dipinjamkan pada makhluk. Apa dia? Kudrat, iradat, ilmun, hayun, sama, basar, kalam. Ni 5 ni. 7. Sebab 20 ni dia bagi 4. 1, 5, 7, 7. 1 nafsiyah, 5 salbiah, 7 makni, 7 maknawiyah. Nak kena hafal lah tu formula tu. Apa sifat salbiah? Sifat yang menafikan akan kekurangan Allah. Daripada perkataan salbun atau perkataan salab. Menafikan. Allah itu qidam, menafikan dia baru. Allah itu baqa, menafikan dia binasa. Allah itu mukhalafatuhu lil hawadis, menafikan dia serupa dengan makhluk. Allah itu qiyamuhu binafsi, menafikan dia bergantung dengan sesuatu. Allah itu wadaniyah, menafikan dia berbilang. Okey.
Itu nama dia salbiyah. Ada satu sifat yang ada pada zat dia, diri dia. Itu nama dia nafsiyah, salbiyah. Ada sifat yang ada pada zat dia. Yang sifat ni yang ada pada kita. Mana nama dia? Ma'ani. Ma'ani. Sifat yang ada pada zat. Sifat ma'ani juga dipanggil sifat zati. Kenapa? Dia sifat yang ada pada zat. Apa dia? Qudrat, iradat, ilmun, hayun, sama, basar, kalam. Itu sifat dia, nama dia ma'ani. Lepas tu ada juga yang menunjukkan keadaan ma'ani. Menunjukkan hal ma'ani. Nama dia ma'nawiyah. Dia ada pair, dia ada pasangan. Kalau qudrat, kaunuhu qadiran. Kalau iradat, kaunuhu muridan. Kalau ilmun, kaunuhu aliman. Kalau hayat, kaunuhu hayyan. Kalau basar, kaunuhu basiran. Kalau sama, kaunuhu sami'an. Kalau kalam, kaunuhu mutakaliman. Begitulah, faham dia begitu je. Faham dia gitu. Pair dia adalah menetapkan sifat itu, melazimkan dia. Dia dibangsakan dengan makni. Itu ma'nawiyah. Itu yah. Yah tu dibangsakan. Dibangsakan maknanya dikaitkan. Tu dibangsakan. Apa pula bau sambal ni? Ada orang bawa selamat yang dewa ni. Tu makni ma'nawiyah. Boleh faham ni. Okey. Maka tidak bersifat dengan sifat ma'ni. Kenapa? Tadi dia kata Allah itu dia mengharap pada satu zat. Bila dia bergantung pada satu zat untuk dia wujud, maka dia bukan dipanggil zat, maka dia dipanggil sifat. Bila dipanggil sifat, tak ada sifat ma'ni pada dia. Sebab ma'ni ni adalah sifat pada zat. Dipanggil juga sifat zati. Yang akan datang disebut ni. Dia spelling ni tak tahu. Dulu dah tukar, tak tahu. Dia jadi balik. Akan datang disebut dan tidak pula bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Kenapa? Kalau gitu tak ma'nawiyah. Kerana kaedah yang ditetapkan bahawa sifat itu tidak boleh menumpang pada sifat. Kalau tak ada ma'ni, tak ada ma'nawiyah. Tak ada jahil, tak ada jahiliah. Tak ada syaitan, tak ada syaitaniah. Kenapa? Syaitaniah ni melazimi akan syaitan. Jahiliah ni melazimi akan jahil. Boleh faham tak? Dia kaedah lazim-lazimi tu je. Jadi kalau kita faham ni, macam fardu ain kita dah lepas lah. Gitu je lah. Tapi eloknya dia belajar dengan detail lagi lah. Supaya lebih mantap. Ni mantap. Sebab tu benda ni kadang-kadang kena diulang-ulang selalulah. Siapa tak ada apa-apa urusan, boleh datang Melaka lah. You are invited datang Melaka. Sana dewan besar. Saya rebut tempat. Nak bagi kat dewan pun boleh. Saya tengok dewan cukup besar Datuk. Dewan dia standard macam Dewan Chancellor ke. Dewan Chancellor tak besar tu. ITM Dewan tak besar tu pun. Dewan ambil combo dulu lah. Cukup besar lah. Dia punya slide bukan besar ni. Slide dia besar. Macam kat stack tu. Dia patut sewa RM1,000 sehari. Tapi dikenakan kita ni ramai mak bapak dah tak ada, anak yatim, piatu kan. Macam saya lah. Datang di stack, datang dekat ikram muka pun sedih. Saya anak yatim piatu, bagilah free. Dia tengok pula datang, tengok semua janggut-janggut putih. 60 ke atas. Ramai angkat tangan dia, kesian. Kesian, pakcik-pakcik aku nak belajar. Saya kata mana tempat tinggal? Sini. Ada lift? Ada. Saya pun kata kalau tak ada lift payah kami
Boleh tidur 2 orang tak? Boleh. Kami kalau tak ada bini tak tidur dah tua-tua ni. Cakap dengan orang kaunter tu tadi. Dek, kami ni dah tua dek. Kalau tak ada bini sebelah tak boleh lelap mata. Dia ketawa. Dia pandang percaya ke tak percaya pakcik ni. Jalan pun slow je Datuk. Dapat diskaun. Keluar je full. Asam pedas. Keluar asam pedas tu. Asam pedas tu. Tak ada pantang je makan. Baru tak sedar diri betul. Datang muka sedih. Kami ni anak yatim nak belajar. Okeylah. 1000 sehari cancel. Jumpa Datuk. Kami anak yatim. Datuk kata tak apalah. Tempat tinggal suruh tanggung. Aku tak jumpa catering ni. Aku jumpa catering memang dapat free ni. Oh batuk-batuk. Pakcik ni bukan makan banyak. 2 suap je. Okeylah saya sedekah lah pakcik. Yahoo 100 lek ya. Tapi tak payah bayar. Tengoklah Sabtu dia balik lah. Sorry lah lain nak balik kampung. Kalau tak bayar boleh. Aku nak cakap guard tu. Jumaat masuk kunci. Awak tadi masuk Jumaat. Tak boleh keluar. Awak hanya boleh keluar Ahad. Ini undang-undang sini. Saya nak yang kahwin. Biar dia kahwin. Awak bukan kahwin. Bukan awak yang kahwin. Wah, kalau kita buat urusan gitu boleh tak Tapi lepas tu aku kena baling dengan kursi lah. Wajar ustaz ni, apa dipaksa belajar ni. Paksa orang berdosa tau. Faham perkataan ni Bila dia ni bukan dia bergantung pada suatu benda, dia bukan zat. Jadi Allah ni dia qiyamul nafsi, dia tak gantung dengan zat lain. Untuk dia ada, untuk dia wujud tak ada. Tapi dia adalah berdiri dia dengan sendiri, dia tak gantung dengan zat lain. Kalau bergantung dengan zat lain, dia nama dia akan sifat. Bila nama sifat, dia tak memiliki sifat mani. Kenapa? Sifat mani adalah sifat yang ada pada zat, bukan sifat yang ada bersifat. Dia kata gitulah. Bila tak ada mani, tak adalah maknawiyah kerana dia melazim pada mani. Boleh faham tak? Kalau suruh cakap balik boleh? Tak boleh cakap balik? Tapi faham, boleh faham? Kau tengok bola nampak gol, nampak gol. Cakap balik. Nanduk gol. Tu cakap balik tu. Dia boleh cakap balik. Dia boleh cakap balik. Sebab bila kita cakap ni, dia akan keluar daripada dia datang daripada hati. Sebab pintu hati tu adalah lidah. Pintu hati, ulama kata, pintu hati ni lidah. Hati ni dia nak keluar, dia keluar kat lidah. Sebab tu kalau al-ilmi fi sudur, dia ilmu ni dekat hati, dia akan keluar kat lidah. Kenapa dikatakan Allah itu tidak memerlukan zat lain untuk diwujud? Atas sifat apa? Qiyamul binafsi. Apakah dia, mana penerangan dia? Qiyamul binafsi ni Allah tidak memerlukan zat lain untuk wujud. Apa? Kalau Allah perlukan zat lain untuk wujud, maknanya dia bukan zat. Dia menumpang pada zat. Bila dia menumpang pada zat, nama dia sifat. Bila dia sifat, maka dia tidak layak memiliki sifat mani. Kenapa? Sifat mani adalah sifat yang ada pada zat. Atau dia panggil sifat zati. Sebab tu nama sifat zati. Bila tak ada sifat mani, maka tak ada sifat ma'nawiyah. Maka Allah itu tidak memiliki 7 sifat mani dan 7 sifat yang melazimi mani, nama dia ma'nawiyah. Okey. Slow. Oh nak tulis. Ni haus aku lah. Bas berapa ni? Bas. Kita 9 suku kena keluar. Kita ni nak jalan sana pun 5 minit. Kan ramai orang yang 60 ke atas ni. Okey, saya cakap dulu Allah itu, salin. Allah itu tidak mengkehendaki zat lain kerana dia berdiri dengan sendiri. Allah itu tidak mengkehendaki zat lain kerana dia berdiri dengan sendiri. Kerana jika salin, jangan ketawa aku cakap ni. Oi, dah perlahan berulang. Lagi sekali.
Allah itu, dia kalau ada ulang, dah lain dah. Jika Allah itu tidak mengkehendaki zat lain kerana ia berdiri dengan sendiri. Aku pun lupa aku cakap apa tadi. Okey. Kerana ia berdiri dengan sendiri. Okey. Kerana lambatnya spell kerana. Kerana ia berdiri dengan sendiri. Melaka ni kita kena buat test lah. 1 minit berapa? Engkau kurang, kau tak boleh mengikut Melaka. Speed writing. Boleh? Baca balik tak kerti. Baca balik. Apa aku tulis ni? Jika Allah itu berkehendak, salin cepat. Berkehendak 3 kali ulang ni. Lagi 10 tahun aku ulang 8 kali. Lagi 10 tahun umur dah 80. 80 ke atas kat tangan. Pasti balik bilik, pasti tak boleh pergi lawatan 80 ke atas. Jika Allah itu berkehendak kepada zat yang lain, maka jika Allah itu berkehendak pada zat yang lain, maka tidak dinamakan zat, tetapi dinamakan sifat. Kenapa? Dia gantung dengan ni untuk jadi. Maka jika Allah itu sifat, tiadalah padanya sifat ma'ani. Janganlah memperlihatkan ke kerana sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada zat. Dan bila tiada sifat ma'ani, tiadalah sifat ma'nawiyah. Kerana tiada ada ma'ni. Sambung lagi kerana kaedah bahawa sifat tidak boleh menumpang pada sifat. Kerana sifat tak boleh tumpang sifat. Kereta tak boleh tumpang kereta. Kereta Abang Razak masuk dalam kereta war. Tumpang pergi sembahyang subuh, tak boleh. Memang mustahil. Yang boleh menumpang, orang masuk kereta. Kerana sifat tidak boleh menumpang pada sifat. Sifat itu sepatutnya dia menumpang pada zat. Seperti mana arat menumpang pada jirim. Tolong ulang. Saya kalau ulang kan lain nanti keluar dia. Haji Nasir baca Haji Nasir. Dia pun tak tahu apa dia tulis. Dia ngajar orang tua gini lah. Dia pun tak tahu apa aku tulis ni. Wah, mudah sikit. Baca wah. Wah pun mata kejut-kenyut. Itu yang ujung, yang depan tu baca wah.
Bacalah yang belakang tu, bacalah bagi umum pendengar. Haji Azlan baca. Baca bagi orang belakang dengar. Haji Nasrim pun tanya belakang, apa ketulinya? Sifat tidak boleh menumpang pada sifat. Arat tidak boleh menumpang pada arat. Arat menumpang pada zat. Maqauma bi ghairi, maqauma bi nafsi. Arab menumpang pada jirim. Sifat menumpang pada zat. Okey. Dah. Penat nak ajar mantan pemuda ni, penat sikit lah. Nak tambah lagi ni? Boleh Okey. Sambung. Maka jika tidak bersifat dengan sifat ma'ni dan ma'nawiyah, dalam kitab. Jika tidak bersifat dengan, suara saya tak cukup kuat ke? Belakang tak dengar? Dengar tak? Jika tidak bersifat dengan sifat ma'ani. Dan ma'nawiyah dan sifat ma'nawiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Tu je. Nescaya tidak menjadi ia akan makhluk. Nescaya tidak menjadi ia akan makhluk. Tulis dulu. Dan makhluk ini pun tak ada. Dan makhluk ini pun tak ada. Tak ada pula. Tidak ada. Tak ada ni cakap Melaka. Tak ada lah. Tidak ada. Maka batil. Dia kata gitu. Maka batil. Tak betul. Kerana makhluk ini sudah ada dengan pandangan mata kita. Kat kitab lah. Kat kitab ni, saya baca kitab ni. Bukan saya cakap sendiri, saya baca kitab. Tengok kitab, depan kitab salin. Biar salin ni, dalam kitab pun salin. Biar kita bersalin, kita baca. Salin. Okey tak ni? Belakang muka kerut dia. Okey tak? Kat kitab. Jangan tanya satu ulang, kat kitab ada. Maka jika Allah tidak bersifat dengan sifat ma'ni, tidak sifat ma'nawiyah, nescaya tidak menjadi ia akan makhluk. Kenapa kita kata tak jadi makhluk? Sebab dalam sifat ma'ni inilah dikatakan dia berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa mencipta makhluk, berkuasa membuat sesuatu, berkuasa begini, berkuasa begitu. Antara dia berkuasa, dia jadikan makhluk dengan kehendak dia. Kalau tak sifat ma'ni, tak adalah kita. Bahawa dia tak ada kuasa nak buat kita. Jadi dia ada sifat ma'ni. Itu dia buat kita. Jadi sedangkan kita ada pada pandangan mata. Faham? Very straightforward. No hanky-panky. Lama tak sebut perkataan tu. Very straightforward. Kalau Allah ini dia tak ada sifat ma'ni, macam mana dia nak buat kita? Sebab apa? Dia tak ada kuasa. Dia tak ada kehendak. Faham? Dia tak ada kuasa, macam mana nak cipta kita? Sedangkan kita ni dah ada. Bila kita dah ada, itu membuktikan dia berkuasa. Bila dia berkuasa, membuktikan dia zat.
Bila dia zat, membuktikan dia tidak bergantung dengan zat. Kenapa? Kalau zat bergantung dengan zat, dia tak nama zat, dia nama apa? Macam tu je prosedur dia. Tapi kena belajar lah. Kau duduk rumah baca, makhluk ni maknawiyah, aku tidur lagi bagus lah. Kalau baca kat rumah lah. Lepas tu kena belajar. Belajar nak kena faham penerangan dia. Kenapa dikatakan Allah itu dia tak memerlukan zat lain untuk dia ada. Jadi dia reverse balik. Reverse balik ke belakang. Kalau begitu, dalam kitab, kalau begitu macam mana? Begitu tadilah. Kalau Allah ni dia bukan zat, dia tak ada sifat ma'ni. Kalau sifat ma'ni tak ada gurat, tak ada iradat, tak ada ilmu, tak ada hayat, tak ada basar, tak ada kalam. Macam mana dia nak cerita kita? Tak ada kuasa. Sedangkan kita dah ada. Kita dah ada. Kalau begitu, apa kesimpulan dia? Kalau begitu, maknanya apa? Bila nampak kita dah ada, Tuhan tetap bersifat dengan sifat ma'ani, bukan ma'ani yang kat kampung tu. Ma'ani, bukan ma'ani. Ma'ani yang sebelah rumah tu. Ma'ani. Dan ma'anawiyah. Boleh tak dapat anak kembar, satu nama ma'ani, satu ma'anawiyah? Janganlah, tak bagus lah. Kerana Tuhan itu ada cara-cara diri. Dia ada dia punya cara dia. Yang cara ni tak ada pada makhluk. Dia ada cara dia buat sesuatu. Yang cara ni tak ada pada makhluk. Kalau dia cara dia sama macam makhluk, tak adalah dikatakan mukhalafatuhu lil hawadis. Langkah. Oh ya. Kerana Tuhan itu masuk balik. Bukan itu zat. Tuhan itu zat. Bukannya sifat. Tu nak faham tak dengan sifat ni? Maka tetaplah, ni kesimpulan lagi ni. Maka tetaplah zat Tuhan itu ada cara-cara diri. Ada cara-cara diri ni maksud dia ni ada cara dia sendiri. Yang cara ni tak boleh makhluk mana ikut, tak boleh makhluk mana tanding, tak boleh makhluk mana buat. Tak boleh. Tak ada. Tak ada. Dan tak ada. Dan tak mungkin ada. Kalau kita baca, kita fikir, kita baca, kita fikir, kita baca, kita fikir kan. Kita kata Allah hebatnya engkau. Kita akan kata itulah nanti kita. Hebatnya engkau ya Allah. Dahsyatnya engkau ya Allah. Tak boleh cakap lah. Speechless. Aku speechless ya Allah. Speechless. Kan? Speechless. Wireless. Borderless. Paperless. Flawless. Aku terpaku. Terpegun. Aku terpegun membaca tentang dirimu wahai Tuhan. Aku terpegun mempelajari tentang sifatmu ya Allah. Yang tak ada pada siapa-siapa. Itu nama dia, sifat dia. Bila tak ada pada siapa, tak boleh orang ikut, tak boleh orang kongsi. Itulah nama sifat dia yang tak boleh ada orang macam sifat dia. Tak ada siapa kuasa sifat dia. Sifat dia, wahai Tuhanku yang Esa. Itu Esa. Itu dah Esa. Saya ni ada cadangan nak buat grup nasyid Kusha. Nanti bila malam-malam kan, kita dah belajar, kita berhibur lah.
Nanti Guru Nasyid ni akan bawa persembahan. Syarat dia boleh berdiri kurang-kurang 5 minit. Sebab satu lagu 5 minit. Tak boleh tengah lagu duduk, tak boleh. Duduk bawah. Duduk bawah, orang baling yang kursi. Mana ada orang kursi duduk bawah. 60 ke bawah. Nak masuk kena tengok IC. Dan boleh angkat tangan dengan baik. Tinggi ke intifadah. Boleh angkat tangan dengan baik. Tinggi ke intifadah. Zap, 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 zap. Mendulah pasyadu. Kena boleh buat showmanship. Kalau tinggi tak boleh lah. Orang tinggi ni kena angkat tangan betul-betul. Okey. Itulah pengakuan yang betul. Muka sebelah. Kak Indon lepas ni jangan tanya siapa umur lebih 60 lah. Saya tengok tadi diorang macam down sekejap lah. Tengok keluar pun macam sedih, tengok kawan, tengok. Saya perasan lah. Dia ada satu feeling yang, yelah, dia dah tua, dia tak pandai. Gitu. Abang tadi keluar, Ustaz, saya bukan 60 lebih, saya 70 lebih. Abang 70 lebih, 70 berapa bang? 75? 70, pasal 70. Tapi lihat lagi okey lah tu. Malam-malam boleh pergi ngeti lagi, cantik lah. Oh, KKR. Okey, boleh beli kek. Main bola. Jangan masuk hospital, jangan buat kerja. Aku tak nak main. Orang KKR bayi-bayi Mutada ni kau nak lawan. Dia lari ujung padang, kita tunggu je. Gol lah, tak apalah. Tak boleh. Jangan buat kerja melawan main bola. Masuk hospital kan tak boleh belajar. Itulah pengakuan yang betul. Apa? Yang tadilah. Itulah pengakuan yang betul. Yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala. Yang sama dengan pengakuan Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Tulis lagi bagus. Ini ayat berapa? Ayat Fatir surah 15. Ayat 15. Ayat 15 surah Fatir. Kalau nak tulis lagi bagus. Kalau tak nak pun tak apa. Tulis je makna dia. Saya dengar orang cakap, tulis makna je lah. Tulis wujud pun dah macam tulisan Siam. Tak ambil dalam internet kopi je senang. Haji Nasir mesti tulis semua-semua tu. Ya ayyuhan nas. Betul je saya? Ambil dalam tafrik.com. Ni lagi senang. Kopi lah. Tu guna internet ni. Tak payah nak type-type. Letak je. Tapi kena baca betul-betul. Saya tak nak jumpa salah lah. Cuma makna dia mungkin tak sama lah. Okey. 9 suku kita berhenti. Dah. Okey. Okey, dah. Kita nak naik bas. Al-Fatir ayat 15. Al-Fatir. Okey, betul kan? Alhamdulillah, okey. Okey, sekarang ni murid-murid beratur, jangan lupa botol air. Ronok orang kata murid-murid Tuan-tuan kita orang dah tua Okey, naik bas. Bas kat mana? Kak Indon? Kat depan? Okey. Dah. Sambung. Siapa naik kereta pun nak ikut naik kereta lah.
Ustaz, ya Ustaz.